Taufik, tahniah atas kenaikan pangkat awak. Semoga awak lepas ni lebih maju lagi. Terima kasih tuan, terima kasih. Alright. Terima kasih. Tahniah Taufik. Malam ni kita boleh makan besar. Ya, Mi, kita makan bersama malam ni. Alright. Terima kasih. Alright. Kita Taufik, naik pangkat jadi pengurus lah. Lah, kan dah tahu. Memanglah tahu. Masalahnya kita lagi lama daripada dia kot. Biarlah, dia layak kot. Yelah, sekurang-kurangnya kita teringin lah nak naik pangkat, nak pergi melancong luar negara. Lepas tu nak bonus. Awak tu kerjalah elok-elok, dapatlah naik gaji. Oi, Kavita, kenakan kita pula. Memanglah, kalau naik pangkat, dapatlah pergi melancong. Tak adalah kat sini je. Betul juga. Bos tengok. Gaji! Cukup ke tak cukup? Secara keseluruhannya hanya beberapa peratus saja rakyat Malaysia yang mempunyai gaji yang cukup dan memuaskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazril Idrus, tukang tunjuk kesilapan kewangan anda untuk membuka peluang mengembangkan wang di tangan anda menjadi telur-telur emas. Anda sebenarnya perlu tahu potensi gaji, kerja dan sejauh mana masa yang digunakan untuk menjana pendapatan yang banyak. Kalau gaji tak cukup, beritahu. Ini mungkinlah masa untuk anda menyemak potensi gaji anda. Bersama saya dalam episod Daya Lawan Masa. Ayo kita lihat bagaimana rakyat Malaysia menyusun matlamat kewangan mereka sehingga hari tua. Kita melihat pertama sekali pendidikan latihan vokasional yang disediakan oleh pihak kerajaan di luar sana sangat terbuka luas dan juga keadaan ini akan memberi satu peluang yang cukup besar kepada penjawat awam ataupun mereka yang berada di golongan B40 untuk merebut peluang ini. Selain daripada mereka mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menambah pendapatan, mereka perlu melalui pembelajaran bidang vokasional dan teknikal ini. Selaku penjawat awam di golongan B40, saya ingin menyeru rakan-rakan saya yang berada di luar sana, jangan lepaskan peluang ini, ambillah peluang yang ada. Selain daripada kita mempunyai pendapatan yang tetap sebagai pekerja, sama ada di sektor swasta ataupun di sektor awam, peluang meningkatkan, menajamkan lagi kemahiran dalam ilmu vokasional ataupun dalam konteks teknikal ini perlu ada dalam diri kita untuk ke arah supaya kita boleh menambah pendapatan sampingan kita demi untuk meningkatkan perbelanjaan dan kelangsungan untuk menampung kekeluargaan. Sebagai ketua keluarga, kita juga perlu ada pekerjaan sampingan dalam bentuk kemahiran selain daripada kita hanya bergantung dengan pendapatan tetap yang sedia ada sahaja. Pendidikan adalah merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita kerana kita selain daripada kita mempunyai pendapatan tetap, kita juga perlu mempunyai pengetahuan ilmu yang tinggi. Ilmu ini terbuka kepada beberapa bahagian. Di antaranya ialah kemahiran, menuntut kemahiran, menuntut ilmu kemahiran juga ilmu, dan menuntut ilmu pendidikan juga itu dipanggil ilmu. Jadi dengan menajamkan kemahiran dalam diri kita dalam bidang pendidikan, contohnya seperti sekarang kita berada di golongan B40.
apabila kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke universiti misalnya, jadi kita boleh diangkat ataupun dinaikkan pangkat ke tahap kerjaya yang lebih tinggi. Jadi ini adalah merupakan satu proses yang boleh menambahkan pendapatan dari keluarga. Kita melihat hari ini keadaan ekonomi yang tidak menentu. Jadi bermaksud kita sebagai ketua keluarga di golongan B40 ini tidak hanya bergantung kepada pendapatan yang sedia ada saja. Maksudnya di sini kita perlu ada satu kerja sampingan. Sudah tentulah kerja sampingan itu memerlukan pendidikan, pembelajaran berterusan, terutamanya dalam bidang teknikal dan vokasional. Contohnya, apabila kita bekerja 5 hari dalam seminggu, kita tentu akan cuti pada hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi apabila Sabtu dan Ahad ialah satu peluang untuk kita mengadakan kerja luar ataupun untuk mendapatkan tambahan perbelanjaan untuk menyara ahli keluarga kita. Rezeki yang Tuhan beri satu perkara, berkat satu perkara, angka dan peningkatan gaji pun satu perkara lagi. Tak salah bercakap tentang gaji dan potensi gaji. Bos tak marah pun, asalkan kerja berprestasi. Setuju? Tentu kita bercakap dengan Puan Ida Rina Kamarul Baharin. Sumber kewangan terbagi kepada 2 jenis pendapatan, iaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Contohnya, jika seorang guru setiap bulan dia memperolehi gaji bulanan. Jadi itulah contoh pendapatan aktif. Begitu juga jika anda seorang jurujual, daripada barang yang anda jual itu anda mendapat komisen. Jadi itu juga dikatakan pendapatan aktif. Sama juga seperti anda seorang peniaga gerai contohnya, hasil pendapatan daripada keuntungan yang anda perolehi itu juga dinamakan sebagai pendapatan aktif. Manakala pendapatan pasif pula ialah pendapatan yang dijana tanpa memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Contohnya, orang kata goyang kaki pun boleh dapat duit. Tapi bukanlah goyang kaki macam goyang kaki atas mesin jahit tu. Mesin jahit tu masih memerlukan tenaga untuk menghasilkan jahitan yang cantik. Tetapi pendapatan pasif ni maksudnya tidak memerlukan tenaga untuk menghasilkan keuntungan daripada pendapatan yang pasif. Dalam erti kata lain, pendapatan aktif tadi, kita kena bekerja menggunakan kebanyakan masa kita dan juga tenaga kita untuk memperolehi pendapatan aktif. Jadi, inilah sebenarnya yang paling utama. Kita kena penuhkan pendapatan aktif ini supaya lebihan daripadanya barulah boleh disalurkan untuk pendapatan yang pasif. Jika kita tiada lebihan di dalam pendapatan aktif ini, bagaimana kita ingin mendapatkan pendapatan yang pasif daripada pelaburan-pelaburan yang kita lakukan dan juga keuntungan-keuntungan daripada pelaburan tersebut. Jadi, daripada sumber pendapatan yang aktif ini, kita perlulah selidiki dahulu dengan rasional sama ada pendapatan ini, masa yang kita gunakan bersama tenaga yang kita gunakan benar-benar setara nilainya dengan pendapatan yang kita perolehi. Kita harus lihat sama ada pendapatan ini berpotensi untuk berkembang dengan lebih lagi setanding dengan apa yang nilai kita berikan. Dari sebiji benih yang kecil akan tumbuhnya satu pohon. Kalau benih tu elok berkualiti, maka pohon itu lebat merimbun. Anda perlu sedar benih kerjaya anda sejak dari awal. Jangan bila dah tanam benih 10 tahun baru nak cakap, alamak, kerjaya saya ni silap lah. Ingat, anda kena fikir mulai sekarang, kalau nak lompat jurang yang besar, lompat. Kalau nak daki gunung yang tinggi, daki. Sudah lama juga, dah setahun 2 bulan juga kerja dengan majikan sekarang ni. Saya buat kerja masa macam saya kerja macam separuh kerajaan lah. Saya askar wataniah. Gaji pilihan tu belum dapat capai lagi lah. InsyaAllah dalam masa 2 tahun atau 3 tahun akan datang. Dah pernah capai, Alhamdulillah, target yang saya pernah dapat 2,500 juga lah pernah dapat capai target tu. Level gaji sekarang yang memang kita kadang-kadang bukan kita nak cakap apa lah. Cuma kos sara hidup dia yang macam
minyak apa kan. Jadi kalau kita makan luar lebih jimat kita masak sendiri dah. Tapi masak sendiri pun kadang-kadang kena beli barang juga kan. Jadi kena bajet jugalah. Benda-benda ni semua lah. Saya pun cuba yang selagi boleh saya nak buat untuk masa depan. Zaman sekarang ni pun agak susah sikit nak cari duit. Tapi saya cuba selagi boleh. Nak capai tu kena menabung lah. Kena nabung untuk, saya kata takut nanti pertengahan bulan kita tak ada duit dalam 15 bulan. Kita maknanya duit tabung tu boleh pakai sikit-sikit. Kena pandai lah. Kena pandai bajet macam mana kan. Tapi kalau misalnya kata dah sampai matlamat dia, mungkin kalau boleh buat apa ASB ke apa kan, cuba labur sikit duit lah. Saya akan bekerja lagi giat dan usaha lagi lah untuk dapatkan gaji impian yang dikatakan. Pekerja makan gaji perlu peka dengan prestasi dan potensi kerjaya anda. Jangan bila usia dah meningkat, rambut dah putih, uban pun dah keluar, tapi gaji masih ditakut lama. Ada 5 sebab kenapa kita gaji tak naik-naik. Yang pertama, kerana kita tak ada matlamat dalam kerjaya. Kita tak tetapkan pada umur sekian-sekian kita mesti dah naik pangkat. Kita tidak tetapkan matlamat itu. Bagaimana kita nak mendapat duit lebih sedangkan kita tidak menjemput rezeki. Yang kedua, minta maaf saya cakap kerana kebanyakan daripada kita tidak serius dalam bekerja. Mungkin setiap hari kita hanya lakukan rutin harian yang sama saja. Kita berkira-kira untuk menambah nilai dalam kerjaya kita. Jadi kalau begini, bagaimana majikan nak tambah gaji kita? Kemudian yang ketiga sebab kita tak tambah sijil. Kita berkira-kira nak tambah sijil. Kita masuk kerja dengan kelayakan banyak ini, dengan pengalaman sebanyak ini, dengan kemahiran sebanyak ini. Kemudian setelah 3 tahun bekerja, sama saja. Masih lagi ditakut yang lama. Jadi jangan berkira-kira untuk menambah sijil. Manakala yang keempat, sebab kita sendiri tak tanya majikan. Tapi nak tanya majikan, kenalah ada adabnya. Janganlah tanya dalam keadaan yang membuatkan dia berasa kecil hati ataupun berasa tersinggung. Ada cara dan adabnya untuk kita bertanya majikan dengan tata cara yang sopan. Mungkin selama ini majikan terlepas pandang ataupun mungkin syarikat itu tidak mempunyai polisi yang tertentu untuk kenaikan pangkat. Maka tidak salah untuk kita berbincang, berbudi bicara dengan majikan untuk kenaikan gaji kita. Dan yang terakhir, yang kelima sekali ialah tentang sikap. Minta maaf saya cakap, kalau mungkin antara sikap kita seperti datang lambat ke pejabat. Kita suka datang lambat ke pejabat tapi kita nak balik awal. Kemudian tu waktu rehat sengaja dipanjang-panjangkan. Waktu solat sengaja dilengah-lengahkan, dipanjang-panjangkan. Jadi bagaimana kita hendak mendapatkan keberkatan dalam pekerjaan kita? Jadi, nak tak nak untuk menambah pendapatan, kita mesti berusaha. Berusaha untuk menambah gaji ataupun menambah sijil. Dan juga kalau tak ada juga cara, mungkin inilah masanya untuk kita mencari peluang kerja yang lain. Kerana apabila majikan baru ingin mengambil kita yang sudah ada pengalaman dan juga kemahiran di tempat kerja yang lama, mungkin kita boleh mendapatkan gaji yang lebih selesa, yang lebih baik. Kerana majikan yang baru akan mengambil kira pengalaman dan kemahiran kita tadi. Ingat, dalam masa 3 tahun, gaji kita mesti berubah, mesti makin meningkat. Kalau tidak meningkat juga, mungkin inilah masanya untuk kita berhijrah. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jika kebebasan kewangan yang ingin digapai, usaha perlu penuh jerih. Jangan bila dah tua, baru hendak mencari jalan bagaimana hendak menambah pendapatan. Sepatutnya, jika nak tambah pendapatan, hendaklah dilakukan ketika masih muda, ketika masih sihat. Jadi daripada pendapatan kita, katalah pendapatan kita tadi, kita bagi contoh 2,500. Kita nampak kita ada potensi untuk menambah pendapatan kepada katalah 3,500. Daripada 2,500 kepada 3,500 sudah ada lebihan sebanyak RM1,000. Jadi daripada pendapatan lebihan sebanyak RM1,000 sebulan itu, mungkin secara tak langsung katakanlah dalam setahun kita dapat lebihan RM10,000 dan RM10,000
RM10,000 ini kita menyimpan di dalam pelaburan. Dan pelaburan ini pula memberikan pulangan sebanyak katakanlah 5%. Bayangkanlah dengan simpanan RM10,000 setahun, pulangan sebanyak 5% setahun, dalam masa tempoh setahun kita sudah ada pulangan RM500. Cuba kira bagaimana selama 10 tahun. RM500 setahun bila dikumpulkan selama 10 tahun, secara tidak langsung kita dapat pendapatan lebihan RM5,000. Itu belum lagi kalau kita menambahkan pula simpanan dari masa ke semasa. Siapapun kita, apapun kerjaya kita, nilai tukaran masa dan tenaga akan jadi berbaloi jika potensinya diketahui. Tak semua orang lahir berada, tapi tak semestinya menderita sampai ke tua. Kita semua ada 24 jam yang sama. Ada yang sanggup kerja lebih lama, ada yang nak tambah satu lagi kerjaya. Buatlah apa saja, tambahkan pendapatan sementara masa masih ada. Janganlah asyik nak meratap nasib kocek singkit. Kak, jom pernah beli duit malam nak? Tak nak lah Nurul. Sibuk lah, banyak kerja. Tak apalah. Kak Vita, jomlah. Pernah beli duit malam nak? Ish, tak nak lah. Sana. Siapa ni? Ish, sibuk lah. Lah, kejap lah Kak Vita. Nak tengok. Nak sama belajar Setakat SPM tak cukup. Ambil diploma, tambah ilmu. Banyak duit awak? Saya guna duit caruman pekerja lah. Kita boleh guna. Berapa lama? Sekejap je, 2 tahun. Lepas tu, Berhenti. tengoklah. Mana tahu boleh tambah gaji. Hidup ni hanya sekali. Jadi bekerjalah untuk membesarkan periuk nasi. Janganlah nampak macam gah di luar tapi sebenarnya kering kat dalam. Tahukah anda 40% daripada pekerja awam mengaku tak dapat membeli apa yang mereka mahu. 44% daripada pekerja swasta pun sama. Dan daripada orang yang bekerja sendiri, 47% mengadu tak mampu. Tahukah anda bila waktu yang terbaik untuk merancang kewangan? Sebenarnya, waktu yang paling terbaik untuk merancang kewangan ialah ketika 10 tahun yang lalu. Tetapi, waktu yang kedua terbaik untuk merancang kewangan ialah pada hari ini. Katakanlah kita mula bekerja pada usia 25 tahun. Sebaik saja kita menamatkan pembelajaran di universiti. Kemudian, kita merancang untuk bersara pada usia yang biasa, iaitu pada usia 55 tahun. Sedangkan jangka hayat kita secara puratanya, jangka hayat masyarakat di Malaysia lebih kurang 70 hingga 80 tahun. Tetapi kita ambil jalan mudah, kita kira sehingga 75 tahun. Jadi, antara 25 tahun hingga 55 tahun ini, kita ada 30 tahun. Bermaksud pada 30 tahun inilah mungkin pada masa usia masih muda kita rasa ingin berhibur, kita rasa ingin masa inilah selera kita untuk membeli belah sedang naik, kita suka nak beli tukar pakaian baju baru, nak beli kasut baru, beg tangan baru, selalu je nak bertukar. Boleh dikatakan setiap 6 bulan mesti nak beli yang baru kan. Dan pada masa inilah juga sebenarnya masa untuk kita bekerja keras bagi mengumpul kekayaan dan harta. Kerana kita hanya ada tempoh 30 tahun ni saja untuk kita benar-benar berusaha supaya selepas kita pencen, kita tidak perlu lagi bekerja. Dan biar wang pula yang bekerja untuk kita. Sekarang anda sudah faham. Tapi saya ingin pesan lagi 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, untuk orang muda, jangan mudah terpengaruh dengan stigma bahawa masa itu masih muda. Masa muda bukannya waktu untuk kita terlampau bersenang lenang. Sedangkan masa muda, semasa tenaga masih kuat lagi, tenaga masih banyak lagi, inilah masanya untuk anda mengerah tenaga, bekerja, berusaha bersungguh-sungguh untuk menambahkan pendapatan. Supaya apabila bersara nanti, biar wang pula yang bekerja untuk diri anda. Kemudian yang kedua,
lihat pada potensi pendapatan anda. Cari ruang dan peluang bagaimana ingin menambah pendapatan. Dan jangan lupa bahawa musuh kepada kewangan adalah masa. Gunakan daya tenaga anda, daya usaha anda untuk melawan masa. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, jangan lupa bahawa bekerjalah dengan bersungguh-sungguh dan bekerjalah dengan seikhlas hati. Kerana kerjaya itu merupakan ibadah. Lebih 39% rakyat Malaysia berada dalam keadaan survival kewangan. Hampir 50% dalam kategori memerlukan perhatian atau dalam tekanan. Hanya 10% sahaja dalam keadaan yang amat selesa. Jadi anda dalam kategori yang mana? Akhir kata, semak potensi gaji. Tambah kelaikan dan tingkatkan prestasi diri. Bila ada duit dalam kocek nanti, barulah kita boleh sembang tentang menukar duit menjadi telur emas. Selamat maju jaya. Bakul telur emas.